menegakkan Islam di Malaysia, saya doa pada Allah, jangan naik golongan yang menegakkan Islam yang jenis ghulu, ya Rab. Jangan bagi golongan yang nak menegakkan Islam yang jenis ghulu, jenis yang Nabi marah, yang melampau, senang kafirkan orang, dan senang fasikkan orang, senang menjatuhkan orang, memandang rendah pada orang yang bawa konsep Islam yang berbeza dengan mereka. Sebab bab politik ini, bab pilih politik ini, bab ijtihad, dia bukan bab akidah. Kita pilih belah mana pun, dia ada najis dan bisul. Dia masih lagi kena tunduk pada perlembagaan persekutuan. Belah sana kena tunduk pada perlembagaan persekutuan yang telah ada sekian lama. Belah sini pun kena tunduk taat pada perlembagaan persekutuan. Apatah lagi rukun negara mengatakan tentang keluhuran perlembagaan, the supremacy of the constitution. Dan yang nombor 4, rukun negara nombor 4 mengatakan kedaulatan undang-undang, the rule of law. Kita kena patuh rukun negara. Belah sana pun kena patuh undang-undang persekutuan, belah sini pun kena patuh undang-undang persekutuan. Nombor 1. Macam mana dengan ahli akal umbi orang politik yang selamba kafirkan umat Islam sebab berlainan parti? Ada seorang makcik, orang hantar pada saya, seorang makcik mengatakan ada sebuah parti politik itu dia kafir sampai hari kiamat. Jadi kemudian ditanya dalam video itu, siapa aja? Ustaz dia ajar ada kitab. Parti tertentu itu kafir sampai hari kiamat. Ustaz dia ajar ada kitab. Saya bila tengok itu, ialah banyak yang kita nak tanya, makcik itu okey ke tak okey kan. Tapi ada orang yang membahas itu, dia berkata, saya lalui semua itu dalam hidup saya, dikafirkan selalu oleh golongan seperti ini. Jadi ramai yang ada yang menulis seperti itu. Jadi ala kulli hal, ini suatu yang ada kebimbangan di Malaysia. Apa dia? Iaitu dakwah mesej Islam yang berbentuk ghulu. Ini yang lebih saya bimbang. Sebab itu saya suka sangat dengan ucapan Sultan Nazrin baru-baru ini. Ucapan oleh Sultan Nazrin. Saya malah tulis rumusan ucapan Sultan Nazrin yang mengatakan setelah 66 tahun mencapai kemerdekaan, jadi rakyat jadi macam mana ni? Jadi kata Sultan Nazrin, rakyat jangan dihanyutkan oleh perkara yang menyebabkan persengketaan, perselisihan dan perpecahan. Jadi ini yang saya bimbang berlaku pada Malaysia. Dalam konteks agama, kita bawa versi Islam yang ghulu. Yang dalam hadis sahih, Nabi SAW ada bersabda 3 kali. Halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un. Hancur yang melampau. Hancur golongan yang melampau. Hancur golongan yang melampau. Ghulu ni melampau. Kita nak Islam, nak tegakkan Islam, tapi versi Islam yang kita bawa ini melampau. Contoh melampau, ini dia, takfiri. Mudah kafirkan orang yang berlainan dengan kita. Apatah lagi dalam bab politik. Parti politik yang tak ikut kami, dia kafir. Ini pernah berlaku dahulu, sekarang sedang hidup semula. Aliran takfiri dalam berpolitik. Ini yang saya bimbang. Sebab itu bila orang nak menegakkan Islam di Malaysia, saya doa pada Allah, jangan naik golongan yang menegakkan Islam yang jenis ghulu, ya Rab. Jangan bagi golongan yang nak menegakkan Islam yang jenis ghulu, jenis yang Nabi marah, yang melampau, senang kafirkan orang, dan senang fasikkan orang, senang menjatuhkan orang, memandang rendah pada orang yang bawa konsep Islam yang berbeza dengan mereka. Sebab bab politik ini, bab pilih politik ini, bab ijtihad, dia bukan bab akidah. Kita pilih belah mana pun, dia ada najis dan bisul. Dia masih lagi kena tunduk pada perlembagaan persekutuan. Belah sana kena tunduk pada perlembagaan persekutuan yang telah ada sekian lama. Belah sini pun kena tunduk taat pada perlembagaan persekutuan. Apatah lagi rukun negara mengatakan tentang keluhuran perlembagaan, the supremacy of the constitution. Dan yang nombor 4, rukun negara nombor 4 mengatakan kedaulatan undang-undang, the rule of law. Kita kena patuh rukun negara. Belah sana pun kena patuh undang-undang persekutuan, belah sini pun kena patuh undang-undang persekutuan. Nombor 1. Yang kedua, kita kena patuh dan kena hormati raja dan negara.
belah sini pun kena patuh raja dan negara, belah sini pun kena patuh kehendak raja dan negara. Yang ketiga, belah sini pun ada non-Muslim, belah sini pun ada non-Muslim. Ada orang yang bukan Islam belah sini, ada orang bukan Islam belah sana. Yang bukan Islam belah sini, orang bukan Islam belah sana pun ada aspek-aspek Islam yang dia katakan yang menyakitkan hati kita, ada. Kedua belah pihak tu ada. Jadi belah sini ada bisu dan najis, belah sini ada bisu dan najis. Kita nak pilih itu ataupun ini, dia bukan bab akidah. Sebab yang kita pilih ini, kita pilih di negara yang majoritinya orang Islam. Islam agama federation itu semua tak berubah. Akidah kita akidah yang semua orang Islam okey. Kita nak daulatkan Islam. Perlembagaan kita pun mementingkan agama Islam. Kita mengucap 2 kalimah syahadah. Kita bersemayang di masjid. Kita pergi Jumaat. Kita tilawah Al-Quran. Kita beriman pada Allah. Kita mengucap selalu. Kita berselawat selalu. Cuma dalam bab pilihan raya ini, nak pilih ini ataupun ini. Dua-duanya ada orang Islam yang ada dominasinya. Dan Malaysia, pemimpin tertinggi negara di Malaysia takkan diberikan pada orang bukan Islam. Takkan diberikan pada orang kafir dalam konteks Malaysia. Itu kita tak bimbang. Islam in control, tak terancam. Jadi bila kita pilih sana ataupun sini, itu pandangan. Itu pandangan. Tapi jika hulu melampau, pilih bukan kami, kafir. Itu hulu. Itu yang saya mohon pada Allah, jangan tertegaklah di Malaysia ini Islam dari kelompok yang hulu. Ya Allah, jangan bagi mereka tertegak, jangan bagi mereka tertegak, jangan bagi grup hulu itu tertegak. Ya Rabbal Alamin di Malaysia forever. Amin ya Rabbal Alamin. Telah apa bentuk apa rupa pun, insya-Allah. Kita mau bab kata Sultan Nazrin, inklusif. Inklusif. Semua boleh masuk bersama-sama. Inklusif. Dalam bab mazhab, perbezaan pendapat, amalan, cara solat, dalam bentuk-bentuk yang tertentu berbeza, inklusif. Semua kita boleh terima. Bukan Wahabi lah tu. Tu dia dah melampau. Hulu. Senang nak menghukum pada Wahabi, sesat. Itu dah melampau. Jadi saya suka dengan ucapan Sultan Nazrin mengatakan, bawalah konsep inklusif. Boleh terima kepelbagaian, boleh terima perbezaan dengan baik, dengan harmoni. Bawa pendekatan begitu. Sultan Nazrin, ampun tuanku, ucapan itu suatu yang baik. Titah itu suatu yang baik. InsyaAllah. InsyaAllah. Ya? Okey. Jadi semoga ada kebaikan pada petang ini. InsyaAllah semoga pilihan raya menghasilkan sesuatu yang terbaik untuk Malaysia. Semoga adab dan akhlak sentiasa kita jaga. Dan semoga kita tidak menjadi golongan yang melampau hulu dalam perkataan dan tindak tanduk kita, insya-Allah.